Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara Pendidikan Islam Bahagian Ulum di bawah tajuk Ibadah. Tahun 1 Mumtaz. Tajuk Wuduk Sempurna. Di dalamnya ada rukun dan sunat. Sebelum memulakan pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, apa khabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Baik, kita sambung pelajaran kita. Anak-anak boleh merujuk muka surat 98 dan 99. Dalam muka surat 98, nombor 3 itu fahami dan amalkan. Tajuknya wuduk sempurna. Apa dia wuduk yang sempurna? Di dalamnya ada rukun dan sunat. Apa dia maksud rukun? Rukun ialah perkara yang mesti dilakukan di dalam wuduk. Kalau tidak, kita tak buat, wuduk kita tidak sah. Manakala sunat pula, hukumnya adalah, maksudnya ialah perkara yang kita buat dapat menambahkan pahala ataupun dapat menyempurnakan wuduk kita. Dalam muka surat 98 dan 99, perkara rukun dituliskan dengan tulisan warna biru dan perkara sunat ditulis dengan warna merah. Seterusnya, kita akan mempelajarinya dalam muka surat 99. Baiklah, perkara rukun dan sunat wuduk itu kita lihat secara terperinci. Nombor 1, bersugi. Dalam wuduk kita ada perkara yang perlu dilakukan atau sunat dilakukan sebelum, dan juga ada perkara yang wajib dilakukan semasa wuduk. Okey. Baik, yang pertama tadi bersugi, kita digalakkan atau disunatkan bersugi sebelum wuduk, iaitu menggosok gigi. Yang kedua, kita juga disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, kita digalakkan membasuh tangan hingga pergelangan sebanyak 3 kali sebelum wuduk. Yang keempat, kita disunatkan juga berkumur-kumur sebanyak 3 kali sebelum mengambil wuduk. Yang kelima, kita digalakkan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya semula sebanyak 3 kali sebelum wuduk. Yang keenam, perkara yang perlu kita buat ialah berniat. Bila nak niat ini? Berniat ialah ketika membasuh muka, serentak dengan membasuh muka. Okey, baik. Seterusnya, kita disuruh membasuh muka sebanyak 3 kali. Okey, kawasan muka ada di dalam buku teks itu, di tepi cuping telinga hingga tempat tumbuh anak rambut hingga ke bawah dagu. Okey, seterusnya kita perlu membasuh tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Yang baiknya kita dimulakan dengan membasuh tangan sebelah kanan. Seterusnya, kita diwajibkan menyapu sebahagian kepala sebanyak 3 kali.
Okey, jadi menyapu sebahagian kepala itu adalah rukun, tapi disunatkan membasuh keseluruhan kepala. Yang menjadi rukun ialah menyapu sebahagian kepala. Okey, seterusnya kita disunatkan membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Seterusnya kita disuruh atau diwajibkan membasuh kaki hingga ke buku lali sebanyak 3 kali, dimulakan dengan kaki kanan. Baik, seterusnya tertib. Apa dia tertib, anak-anak? Tertib ialah melakukan perbuatan-perbuatan tadi mengikut urutan atau mengikut susunan. Seterusnya, perkara yang terakhir, perkara yang disunatkan dalam selepas mengambil wuduk ialah membaca doa. Doanya berbunyi, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Seterusnya, ada diterangkan juga bahagian info hadas kecil. Apa dia hadas kecil? Hadas kecil ialah keadaan yang menghalang seseorang melakukan solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran, kecuali setelah berwuduk, seperti terkentut, buang air kecil atau buang air besar. Okay. Baik, dalam info ini menerangkan bahawa kita masih berada di dalam hadas kecil. Hadas kecil ini akan hilang daripada kita setelah kita mengambil wuduk. Apa dia hadas kecil? Hadas kecil termasuklah iaitu kentut, buang air kecil dan buang air besar. Jadi bila kita dah ambil wuduk, kita terkentut ke, kita buang air kecil ke, kita buang air besar ke, maknanya kita dalam keadaan hadas kecil. Jadi nak membebaskan diri kita dari hadas kecil, maka kita kena ambil wuduk. Okay. Seterusnya di bawah info juga, bahagian info juga ada ditulis tertib dalam melakukan ibadah. Okey, maknanya kita lakukan perbuatan wuduk tadi mengikut susunannya. Dalam wuduk tadi, kita dibahagikan kepada 2, rukun wuduk dan juga sunat wuduk. Okay. Rukun wuduk ditulis dengan tulisan biru. Baik, ada 6 rukun wuduk terdapat di dalam wuduk semasa kita berwuduk tadi. Okay. Yang pertama iaitu berniat ketika membasuh muka. Yang kedua, membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membasuh tangan hingga siku sebanyak 3 kali, dimulai dengan tangan kanan. Seterusnya, yang menjadi rukun wuduk ialah menyapu sebahagian kepala sebanyak 3 kali. Seterusnya yang kelima, yang menjadi rukun wuduk ialah membasuh kaki hingga ke buku lali sebanyak 3 kali dengan dimulai membasuh kaki kanan. Seterusnya yang keenam, yang menjadi rukun wuduk ialah tertib. Apa makna tertib tadi? Melakukan setiap ibadah itu atau perbuatan wuduk tadi mengikut susunan.
Jadi dalam rukun wuduk ini, perkara yang 6 ini kita tak boleh tinggal atau mesti kita buat dalam wuduk. Kenapa? Kalau kita tak buat, maknanya wuduk kita tidak sah. Seterusnya, bahagian yang kedua ialah sunat wuduk. Makna sunat wuduk di sini ialah jika kita tak buat, kita sebelum wuduk atau selepas wuduk atau di dalam wuduk, maka wuduk kita tetap sah. Tapi kalau kita buat, kita dapat menyempurnakan wuduk kita. Ada 7 perkara sunat wuduk. Yang pertama, bersugi atau memberus gigi. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membasuh tangan hingga pergelangan 3 kali. Yang keempat, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya semula sebanyak 3 kali. Seterusnya yang keenam, membasuh telinga. Yang ketujuh, membaca doa. Jadi 7 perkara ini jika kita tak buat, wuduk kita tetap sah, tapi kalau kita buat, maka sempurnalah wuduk kita. Seterusnya, anak-anak hendaklah merujuk buku aktiviti muka surat 107. Dalam muka surat 107 itu arahan nombor 3. Warnakan anggota wuduk dan tulis rukun atau sunat wuduk. Yang pertama, gambar membasuh tangan hingga pergelangan. Tulis sama ada rukun atau sunat wuduk. Pergelangan ya. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan hingga ke siku. Yang keempat, menyapu kepala. Menyapu kepala ditunjukkan di situ iaitu menyapu keseluruhan kepala, bukan sebahagian kepala. Jadi adakah dia rukun atau sunat? Seterusnya yang bawah, membasuh telinga. Membasuh telinga rukun atau sunat wuduk. Gambar yang terakhir, membasuh kaki. Di situ membasuh kaki hingga ke buku lali lah. Adakah dia rukun atau sunat? Seterusnya, anak-anak hendaklah merujuk muka surat 108. Dalam muka surat 108, nombor 4 arahannya. Nomborkan mengikut urutan wuduk yang sempurna. Maknanya di sini kita buat semua perkara rukun dan wuduk sebelum, semasa dan selepas wuduk. Yang pertama tulis nombor mengikut urutan wuduk. Jadi sila rujuk dalam buku teks jika tidak pasti. Baiklah anak-anak, Ustazah harap anak-anak semua faham dan boleh membuat latihan. Jika tidak faham, bolehlah tengok video ini beberapa kali untuk lebih mudah faham. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.